Selepas melalui keadaan lanskap politik negara yang penuh suka dan duka 100 hari lalu, rakyat negara ini akhirnya menarik nafas lega apabila menerima satu figura terkenal sebagai peneraju terbaru negara, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dinamakan Perdana Menteri ke-10. 100 hari untuk menghakimi kepimpinan beliau pastinya bukan satu tempoh yang ideal. Namun ahli Parlimen Tambun itu sebaliknya membuktikan bahawa beliau mempunyai kemampuan mentadbir negara dengan populasi lebih 33 juta rakyat ini. Ikuti laporan 100 hari kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim membangun Malaysia Madani disediakan wartawan Zanariah Norzin. Imbas kembali sidang media pertama selepas dilantik menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar bertekad menjamin dan menjaga hak semua rakyat Malaysia, khususnya golongan terpinggir dan melarat, tanpa kira bangsa dan agama. Selain fokus utama negara pada saat ini adalah agenda pengukuhan ekonomi. Penantian selama 24 tahun untuk bergelar Perdana Menteri, beliau sendiri mengutarakan agar diadakan usul undi percaya pada hari pertama persidangan Dewan Rakyat Parlimen ke-15 yang lalu untuk membuktikan keabsahan beliau sebagai pemimpin utama. Geostrategis dan Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, dalam tempoh 100 hari ini, kerajaan perpaduan disertai berbilang parti membuktikan persefahaman dan komitmen bekerjasama semata-mata untuk rakyat dan negara. Keakraban ataupun persefahaman di kalangan parti politik kerajaan perpaduan ini telah pun dipamerkan selama 100 hari pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana ada parti politik yang menjurus kepada kepentingan kumpulan-kumpulan tertentu sahaja ataupun kepentingan negeri-negeri tertentu sahaja. Tetapi tidak ada banyak masalah yang timbul selama 100 hari pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang ada masalah kecil yang dapat diselesaikan secara dalaman, tapi hakikatnya adalah kestabilan politik dapat dikekalkan dan kerajaan perpaduan akan kekal dikatakan melebihi daripada 100 hari. Contoh utamanya adalah dalam pembentangan bajet baru-baru ini. Tidak dinyatakan secara terperinci, ini dia 1, 2, 3, 4, 5 untuk Bumi Putera, 1, 2, 3 untuk kaum Cina umpamanya, kerana beliau tidak mahu terjebak dalam isu populis untuk meraih simpati kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi itulah satu contoh nyata di mana sebenarnya pembentangan bajet itu boleh digunakan untuk meraih simpati, meraih populariti, tapi ini tidak digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu contohnya. Datuk Seri Anwar bukannya Perdana Menteri yang menagih populariti sebenarnya. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian juga bersetuju ketegasan dan tekad Perdana Menteri diyakini mampu membawa perubahan besar yang lebih baik kepada negara. Sepanjang 100 hari kita telah melihat pendekatan yang diambil adalah untuk bersikap tegas, bertekad untuk membaik pulih tata kelola dengan memberikan tumpuan ke atas perubahan pembaruan yang boleh dilakukan atas struktur dan juga institusi yang ada. Bermakna di sini kepentingan yang ditunjukkan adalah ke atas soal accountability, ketulusan dan juga kompetensi sistem penyampaian yang ada supaya ia mampu untuk menzahirkan perubahan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Datuk Seri Anwar sepanjang tempoh 100 hari antara lain memperkenalkan hala tuju baharu kerajaan perpaduan, iaitu gagasan Malaysia Madani yang didukung 4 dasar semasa, yakni Rancangan Malaysia ke-12, Bajet Tahunan Kerajaan, Pelan Baharu Anti Rasuah serta Matlamat Pembangunan Mampan. Jadi dalam peringkat 100 hari ini, saya melihat masyarakat sudah mula bercakap tentang konsep ataupun slogan Malaysia Madani ini, dan sudah pasti selepas 100 hari ini ia harus melalui penjenamaan, pemasaran dan juga melihat bagaimana ianya dikaitkan dengan setiap aspek elemen kepimpinan, tadbir urus
dan juga dalam kehidupan masyarakat secara umumnya supaya ia menjadi salah satu pegangan besar kepada pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai penerimaan dan hubungan beliau di peringkat antarabangsa, Datuk Seri Anwar dilihat disambut baik di setiap negara dilawatinya, bermula dengan lawatan rasmi sulung beliau ke Jakarta, Indonesia pada 8 hingga 9 Januari lalu atas undangan Presiden Joko Widodo. Beliau kemudian ke Brunei pada 24 hingga 25 Januari dan dalam lawatan itu, Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Lawatan rasmi beliau kemudiannya diteruskan ke Singapura pada 30 Januari dan pada 9 Februari beliau ke Thailand untuk lawatan rasmi 2 hari. Terbaharu, Perdana Menteri melakukan lawatan rasmi selama 2 hari ke Filipina, menjadikan republik itu negara ASEAN kelima dilawatinya sejak dilantik sebagai Perdana Menteri akhir tahun lalu. Kesemua lawatan ini mempunyai matlamat untuk dicapai dengan melakukan pelbagai pemeteraian perjanjian bersama dan meneroka kerjasama dalam pelbagai sektor antara kedua-dua negara ke tahap lebih tinggi. Datuk Seri Anwar sebagai ahli politik sebelum menjadi Perdana Menteri pun memang telah dikenali oleh pemimpin-pemimpin global yang lain. Kerana Datuk Seri Anwar itu orang yang pandai berhujah, artikulat dalam memberi pandangan, dan ini penting bila pertemuan empat mata di antara pemimpin Perdana Menteri kita dengan pemimpin dunia antarabangsa yang lain. Jadi bagi saya, kedudukan Malaysia di masyarakat antarabangsa sebenarnya akan melonjak lebih tinggi lagi dalam hal setiap isu antarabangsa. Ketua Ekonomi dan Analisis Pasaran dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, tempoh 100 hari hakikatnya adalah satu tempoh singkat untuk rakyat menilai keberkesanan dasar ditampilkan kerajaan perpaduan. Kita lihat beberapa pendekatan yang jelas mengambil cakna tentang kepayahan rakyat, apanya berkenaan dengan kos sara hidup, yang mana ia melibatkan bayaran pindahan, subsidi yang dikekalkan, dan kemudian beberapa package ataupun akses kredit kepada sektor MSME itu masih lagi dikekalkan untuk meningkatkan keberkesanan dalam para usahawan di negara kita. Dan apabila kita melihat bagaimana usaha ini digembling, jelas sekali kerajaan sedang berusaha untuk menangani masalah yang kita hadapi sekarang, yang mana ekonomi Malaysia ini sentiasa terbuka dan jelas sekali akan terbuka kepada ancaman apa dikatakan sebagai kelembapan ekonomi global. Perkara ini jika dapat dilakukan akan meningkatkan kredibiliti kerajaan dalam mentadbir keuangannya. Secara umumnya, kerajaan sedia ada ini telah pun menunjukkan komitmen memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai akan lebih terangkum, termasuk akan membentangkan Akta Tanggungjawab Fiskal tidak lama lagi. Akta ataupun dipanggil Fiscal Responsibility Act FRA bakal dibentangkan tidak lama lagi. Sekiranya akta ini dibentangkan dan dilaksanakan, sudah pasti ia menunjukkan suatu keyakinan bahawa kerajaan yang sedia ini sangat bertanggungjawab dalam mengurus semua kewangan yang ada, dan setiap perbelanjaan itu sepatutnya dikatakan sebagai value for money lah, untuk memastikan kesan kepada rakyat itu dapat dirasai. Selain itu, dalam tempoh 100 hari ini, rakyat turut menerima pelbagai manfaat lain, antaranya pemberian sumbangan tunai rahmah, peruntukan geran khas kepada Sabah dan Sarawak, pengekalan tarif elektrik dan kadar dasar semalaman, pengukuhan nilai ringgit, pengenalan menu rahmah dan sebagainya adalah antara perkara-perkara merangsang kehidupan masyarakat yang dilaksanakan. Beliau juga memperkenalkan permukiman menteri-menteri kerajaan perpaduan dilaksanakan bagi memperkukuh dan memantapkan kesepakatan serta kesepaduan dalam kerajaan.